Iqamah. Iqamah ni kalau ikutkan makna dia mendirikan solat. Maksudnya iqamah juga seperti azan. Dalam setengah-setengah hadis Nabi sebut iqamah ni pun Nabi sebut azan. Seperti dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma bainal adzanaini, di antara dua azan ada mana yang sunat kita sembahyang 2 rakaat. Maksudnya di antara azan dan iqamah. Nabi sebut bainal adzanaini. Okey, nafas iqamah. Iqamah kalau ikut dia punya definisi dia ialah seruan mengajak orang mendirikan salat. Nak dirikan salat itu iqamah. Kalau azan, seruan mengajak orang mendatangi solat, datang ke masjid surau untuk solat, itu azan. Mana ulama yang letak definisi itu, bukannya ada hadis apa semua, sebab tengok kepada kesesuaiannya, maka ulama memberi pendapat begitu. Bila lafaz azan diulang 2 kali, sedangkan iqamah hanya disebut sekali. Dalilnya ialah hadis Anas radhiyallahu taala anhu di sisi Al-Bukhari dan Muslim, katanya Bilal telah diperintahkan supaya menggenapkan azan. Maksudnya genap tu ialah sebut 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Tapi mengganjilkan iqamah, artinya sebut sekali dia pada iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau azan 2 kali lah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali lafaz qad qamatis salah, sembahyang akan didirikan. Baik, kita nak dirikan sembahyang ni. Qad qamatis salah, sembahyang nak didirikan ni, maksudnya gitulah. Jadi itu sebab bila lafaz qad qamatis salah tu kena bangun dah, kena bergerak menuju mendirikan saf. Kalau mengikut ulama-ulama dia bahas banyaklah tuan-tuan. Kadang-kadang orang iqamah kita tengah sembahyang sunat, macam mana? Itu pun disebut oleh para ulama juga. Sebab bila iqamah dilaungkan, dibaca, kita tak boleh lagi sembahyang sunat. Kalau ikutkan baru nak sembahyang sunat, tak boleh lah. Sebab iqamah tu kira dah wajib pergi sembahyang yang fardu lah. Cuma kalau kita tengah salat sunat, macam mana? Ada pendapat yang mengatakan bila orang iqamah, kita kena ringankan sembahyang kita tu, cepat-cepat siapkan sembahyang tu untuk cepat-cepat pergi sembahyang berjemaah yang fardu. Tapi kalau kita baru sembahyang sunat, tiba-tiba dia orang iqamah, berhenti. Berhenti itu maksudnya bagi salam, tengah berdiri, Assalamualaikum, pergi sembahyang. Maknanya sebab kita lama lagi, nanti dia terlambat, nanti sembahyang fardu. Maknanya kita digalakkan supaya fardu tu dipercepatkan. Kalau boleh imam takbir, kita terus takbir, jangan lengah-lengah. Kerana mendapat takbir yang pertama tu dia ada fadilat yang khusus. Sembahyang berjemaah ni ada banyak kelebihan. Dia kelebihan dia yang pertama, daripada menunggu sembahyang berjemaah, belum buat lagi sembahyang jemaah, menunggu. Kita datang awal, tunggu orang nak datang sembahyang berjemaah, orang jemaah pun belum ada, kita tunggu tu dapat pahala. Satu kelebihan besar Allah bagi. Bahkan ada setengah mengatakan menunggu tu pahala sembahyang kita dah on dah, walaupun kita belum sembahyang lagi.
habis kita dah dapat pahala macam sembahyang lah. Setengah jam nunggu, setengah jam macam sembahyang. Macam bersolat dah dapat pahala. Yang kata duduk saja tak dapat pahala. Al-intizar ila salah as-salah, menunggu untuk mendirikan sembahyang berjemaah tu macam kita dah bersolat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi dapatkan saf yang paling depan. Itu pun dapat fadilah yang lain. Satu fadilah yang kedua. Yang ketiga, saf dirapat-rapatkan sehingga bersentuhan bahu, tidak ada ruang di antara kita dan sahabat kita yang lain. Bukan masalah tak muat tempat, tapi digalakkan kita rapatkan saf. Walaupun kita 2 orang je, rapatkan. Rapatkan kaki kalau boleh, biar kaki bersentuh kaki, bahu bersentuh bahu. Tapi bukanlah bersentuh tu sampai tepak je tengah lama-lama. Tak ada lah kan. Maksudnya bersentuhan. Jangan jarak sampai itu tidak digalakkan. Ada rugilah tak dapat satu fadilat saf yang rapat. Kemudian fadilat sembahyang berjemaah juga, takbir sama dengan imam. Imam takbir, kita terus takbir, tak melengah-lengahkan masa. Itu ada fadilat dia juga. Yang ketiga, yang keempat, fadilat sembahyang berjemaah ni mengikut imam. Jangan mendahului imam dan jangan menjarakkan diri kita daripada imam. Imam bergerak, kita terus bergerak. Kita nak baca yang sunat dengan ikut imam, mana lebih afdal? Kita rukuk, baru baca sekali imam dah bangkit. Nak cukupkan 3 ke nak ikut imam? Ikut imam lebih afdal daripada kita cukupkan 3. Cukupkan 3 tu sunat, mengikut imam wajib. Sebab apa? Sahabat Nabi dulu tidak ada yang melengah-lengahkan diri mereka daripada mengikut Rasulullah SAW. Diibaratkan sembahyang para sahabat, bila mereka berdiri sama-sama, bersentuhan bahu. Bila mereka rukuk, seperti rukuknya satu badan. Allahu Akbar, semua rukuk. Bila sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, seperti satu badan, satu pergerakan. Kita ni ada yang nak kabilah, ada yang nak baca doa lah, yang bila Nabi bagi salam, semua bagi salam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bila imam bagi salam, ada pendapat mengatakan kita harus baca doa apa yang kita nak baca, walaupun agak lambat kita bagi salam. Imam dah bagi salam lama dah, kita belum bagi salam lagi sebab dia baca doa banyaknya orang kita nak baca. Ada pendapat yang kata harus, ada pendapat, bukan hadis, ada pendapat yang mengatakan harus. Tapi ada tak pada sahabat buat macam tu? Tak ada. Sebab apa? Mengikut imam itu adalah lebih afdal. Itu yang keempat. Yang kelima, kelebihan sembahyang berjemaah ni, selepas bagi salam kita duduk kat situ. Sebenarnya hubungan imam dengan makmum bermula daripada takbir sampai salam. Itu saja hubungan imam dengan makmum. Bila dah bagi salam, dah putus dah hubungan imam dengan makmum. Kalau ikut Imam Syafi'i, wirid tu masing-masing, wirid tu masing-masing dan dibaca dengan senyap. Imam Syafi'i lebih suka macam itulah bagi Imam Syafi'i sendiri. Sehingga ulama-ulama dalam mazhab ni ada khilaf, macam-macam pandangan. Ada yang suka baca kuat, ada yang suka pelan. Tapi kalau bagi Imam Syafi'i, lebih-lebih lagi kalau lepas kita sembahyang tu ada orang lain belum siap lagi solat, ataupun orang lain solat, lagi dia galakkan kita perlahankan supaya jangan mengganggu orang solat. Imam Syafi'i kata, imam baca berwirid tu, kalau dulu lah tuan-tuan, ikut zaman sahabat Rasulullah dulu, orang perempuan ni dia bila selesai dia sembahyang, dia tak duduk dah kat surau masjid, dia bangun balik sendiri, sama-sama dia balik. Jadi imam ni berwirid, sementara nak bagi peluang
wanita ni bangun. Waktu itu tak ada tabir, sembahyang kat belakang minggu ni. Dan jemaah ni pun tidak digalakkan bergerak, berpusing. Mana bagi peluang jemaah wanita tu pergi, baru dia bergerak. Wallahu a'lam. Itu asalnya lah. Dan para sahabat dulu mereka berwirid. Ada yang berwirid sambil-sambil balik berjalan tu lah, wirid sendiri-sendiri lah. Bila tak ada, kalau kita pergi ke Tanah Arab sampai hari ni pun tak ada lagi yang berwirid bersama-sama je yang kita buat ni. Jarang lah nak jumpa. Tuan-tuan pergilah negara mana-mana pun, sama ada yang mengikut mazhab-mazhab ni atau yang tidak mengikut mazhab, memang dia tak ada wirid secara bersama-sama. Kalau ada pun mungkin Bilal dia seorang menjerit kuat. Lepas bagi salam, lepas istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Bilal yang kat belakang imam, dia baca wirid secara kuat. Lepas tu doa pun Bilal, bukan imam yang baca doa, dia yang baca doa. Bagi setengah-setengah negeri lah. Lebih yang kelima ialah kita berada dalam saf selepas bagi salam. Walaupun kita tak berwirid sama-sama, duduk kat situ sehingga wuduk kita batal, atau sehingga kita beralih. Bila kita beralih daripada tempat kita semayang, dia hilang fadilat. Sebab selagi kita duduk kat situ tak bergerak, Allah maknanya Allah tugaskan malaikat untuk mendoakan kita. Selagi kita tak buat salah satu daripada tiga, bercakap tentang urusan dunia, berpindah tempat, atau batal wudhu. Kalau berlaku salah satu ni, maka malaikat berhenti daripada mendoakan kita. Selagi kita duduk kat situ, malaikat mendoakan kita. Mendoakan kita. Walaupun kita tak baca wirid, duduk je. Malaikat akan mendoakan kita. Sembahyang sunat sebelum subuh tu memang sangat dituntut, besar fadilat dia. Ada hadis yang sahih, banyak riwayat ada. Nabi SAW menyatakan, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ni orang kita kadang dia salah faham. Dalam setengah mazhab, sembahyang subuh tu dipanggil sembahyang fajar. Jadi maksud sembahyang sunat fajar tu ialah sembahyang sunat sebelum subuh, yang masuk hadis tu. Sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu yang Nabi sebut. Wallahu ta'ala. Maknanya sembahyang sunat subuh qabliyah tu sangat dituntut. Bahkan ada setengah-setengah kitab dia sebut, dia kata kalau kita tengok ada orang baru datang, bagilah peluang untuk dia sembahyang sunat sebelum subuh, baru kita iqamah, bagi peluang. Sebab apa? Menunggu untuk berjemaah dengan bilangan yang lebih ramai adalah lebih afdal daripada kita sembahyang berjemaah awal waktu. Kita menunggu untuk sembahyang berjemaah dengan jemaah yang lebih ramai lebih afdal, lebih utama daripada kita sembahyang berjemaah juga jemaah sikit awal waktu. Sebab kita nak kejar nak sembahyang awal waktu tu sampai walaupun sikit, lebih ramai itu lebih afdal lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih kurang kita fikir kita lah mazhab Syafi'i macam tu. Sebab Nabi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya lebih berpegang pada pendapat ni lah, pendapat Aisyah ni. Di antara sembahyang malam Rasulullah dengan sembahyang subuh, tidak ada sembahyang sunat yang Rasulullah buat, kecuali sembahyang sunat sebelum subuh. Rasulullah tak buat sembahyang sunat lain di antara sembahyang tahajud dengan sembahyang subuh, kecuali sembahyang sunat subuh qabliyah. Itu kata-kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu ta'ala alam. Walaupun saya tahu ada pendapat yang mengatakan itu, saya kata tadi, dia keliru dengan hadis tadi. Hadis yang mengatakan sembahyang sunat fajar tu dia ingat sebelum masuk waktu subuh. Sebenarnya maksud hadis tu sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi itu sebab ada pandangan mengatakan sebelum masuk waktu subuh tu ada sembahyang sunat 2 rakaat.
sembahyang sunat fajar. Sebenarnya tak ada. Tengok dalam hadis-hadis. Ulama yang mengatakan hadis tu maksud dia sembahyang sunat sebelum subuh tu maksud dia. Wallahu ta'ala alam. Sebab Rasulullah kebiasaannya bila lepas sembahyang tahajud Rasulullah tidur. Dah habis sembahyang tahajud Rasulullah tidur sebelum sembahyang subuh. Dan Rasulullah bangun bila orang datang azan subuh. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sunat juga kalau boleh kawal lah. Maksudnya lepas sembahyang tahajud sunat kita tidur kalau boleh kawal. Tapi kalau rasa macam tak boleh kawal, jangan. Sunat nak dapat yang sunat dengan subuh-subuh tu lepas. Jangan cari pasal. Saya dah iqamah tak digalakkan. Tidak digalakkan. Sebab apa? Kalau tak sempat, Nabi kata bila kamu pergi sempat sembahyang sunat, tak sempat, pergi orang dah sembahyang fardu, terus sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat qabliyah kita terlambat, tak sempat, boleh qada. Sebab para sahabat qada lepas subuh. Boleh qada. Ada hadis dalam kitab fiqh kita mungkin ada sebut boleh qada lepas sembahyang subuh. Tapi kalau mengikut fiqh kita ni untuk mengelak kekeliruan, mungkin tempat kita orang tak biasa qada, tiba-tiba kita seorang-seorang qada, untuk mengelak kekeliruan tunggu masuk waktu duha baru qada. Bahkan ada pendapat mengatakan sembahyang sunat subuh qabliyah tu qada lebih afdal daripada sembahyang sunat duha. Lebih afdal daripada sembahyang sunat duha. Jadi sebelum sembahyang sunat duha dah masuk waktu duha, sembahyang sunat subuh qabliyah qadaan dulu 2 rakaat baru sembahyang sunat duha. Ada yang berpendapat begitu. Wallahu a'lam. Saya itu bukan jadi selepas solat tadi yang malaikat Tuhan kan. Dia duduk je kan. Dia berubah duduk ke atau dia berubah tempat duduk? Berubah tempat duduk. Bukan berubah duduk. Bukan berubah duduk, berubah tempat duduk. Macam ramai saya dengar, berubah duduk macam tadi. Kalau tengok pada hadis tu berubah tempat duduk. Min majlisihi, daripada tempat duduknya. Dia tak sebut cara. Ya. Ada tu dia Tapi berubah sampailah dia baca rujuk. itu untuk ada setengah wirid yang kita digalakkan baca sebelum kita berubah. Ada juga. Itu lain. Seperti wirid Allahumma ajirna minan nar. Itu digalakkan kita baca sebelum kita bergerak, sebelum kita mengubah kedudukan kita daripada daripada sembahyang. Macam mana kita sembahyang tadi, duduk menyentuh sehingga kita habis baca Allahumma ajirna minan nar sebelum kita bergerak. Dan ada beberapa wirid lagi lah, di antaranya tahlil tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dipanggil tahlil. Dalam setengah-setengah hari itu dipanggil tahlil. La ilaha illallah tu kan. Itu memang baca, itu pun ada hadis baca, sama ada baca 10 kali, sama ada baca tapi kalau kita pada hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu yang dituntut kita baca 10 kali lepas maghrib dengan lepas subuh. Sebelum kita bergerak baca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali untuk sembahyang maghrib dan subuh. Yang lain tu baca sukatilah 3 kali ke 4 kali, tapi untuk subuh dan maghrib. Wallahu a'lam. Allahumma ajirna minan nar. Nabi kata man istajara minan nar 3 marrat
faqalatil nar Allahumma ajirhu minan nar. Seseorang lepas sembahyang, tapi dia tak sebut lepas sembahyang dalam, tapi maksudnya baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka akan mendoakan dia, ya Allah, jauhkanlah dia daripada neraka. Neraka tu sendiri akan berdoa kepada dia, ya Allah, jauhkanlah dia daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku daripada, jauhkanlah kami daripada neraka. Tapi untuk lepas maghrib dengan lepas subuh, dia ada hadis yang lain pula, baca 7 kali. Sebab Nabi kata sesiapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali awal malam kalau malam tu dia mati, dia tak masuk neraka. Maknanya kita baca lepas maghrib tu 7 kali sebelum kita bergerak, 7 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, walau imam tak baca tak apa, kita baca sendiri kita 7 kali. Maka kalau mati malam tu sebelum siang, kita tak akan masuk neraka. Nabi cakap, hadis sahih. Kalau kita baca pula lepas subuh, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kalau kita mati waktu siang tu, tak masuk neraka. Maknanya itu sebab baca lepas subuh dengan lepas maghrib tu. Lepas subuh mana untuk siang. Kalau kita mati untuk siang tu, mudah-mudahan kita tak masuk neraka lah. Itu mengikut hadis sahih daripada Nabi. Wallahu a'lam. Lafaz iqamah yang sempurna ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia lafaz azan dan iqamah, dia tidak ada wa. Wa asyhadu, wa tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada wa tu, itu untuk mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk mengucap lafaz syahadah. Tapi untuk azan ni dia tidak ada huruf waw. Dalam kebanyakan riwayat ni begitulah. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Selalu orang kita dia baca sambung. Tuan-tuan, dia sebenarnya lafaz tu sama je. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dia tak ada tu, qad tak ada. Itu tu kalau kita sambung. Qad qamatis salatu, qad tu kataan yang sulung tu, as-salatu. Jadi orang kita kadang-kadang diberhenti tapi ada tu juga. Qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Salah. Tak ada tu. Jadi bacaan yang betulnya qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau siapa disebut tu. Kalau sama ada tu lah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu bacaan. Tapi kalau satu-satu tidak ada tu lah. Kalau ikutkan tidak ada. Cuba kita tengok lepas ni ada tak sunat iqamah ni, sunat kita baca doa lepas iqamah. Sebenarnya tidak ada. Tidak disunatkan baca doa selepas iqamah. Tapi kalau kita nak baca, kita kena tahulah sebenarnya sunnahnya tak ada. Tak ada. Baca tu boleh, tapi jangan anggap dia sunnah. Kalau kita anggap sunnah, silap. Sebab Nabi tak pernah baca doa selepas iqamah terus sembahyang. Betulkan saf, anda terus sembahyang. Dia kata lafaz ini telah sabit dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Azan dilakukan dengan perlahan-lahan, maksudnya slow-slow, lambat-lambat ya. Bukan perlahan atau slow suara, tak. Lambat-lambat.
Sementara iqamah disebut dengan cepat. Mana tak adalah sunat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, macam azan kan tak ada. Iqamah cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kerana azan adalah untuk orang yang tidak ada di tempat tersebut. Oleh itu sebutan secara tartil adalah lebih baik. Tartil itu maksudnya baca lambat-lambat tu. Manakala iqamah dilafazkan setelah orang yang ingin sembahyang hadir berkumpul tempat azan. Oleh itu sebutan dengan cepat adalah lebih sesuai. Sesiapa yang meninggalkan banyak sembahyang dan ingin mengqadakkannya, maka dia hanya perlu azan sekali, kemudian didirikan semua sembahyang qada yang lain tanpa azan pada tiap-tiap kali hendak didirikan. Manakala iqamah dilakukan setiap kali sembahyang didirikan. Sembahyang qada 10 kali nak qada. Mungkin nak bang. Bang sekali. Bang sekali je. Lepas tu setiap kali nak sembahyang tu iqamah. Sama jugalah macam kita sembahyang jamak dan qasar. Jamak tu yang pertama je sunat kita azan, iqamah sembahyang pertama. Lepas sembahyang pertama nak sembahyang kedua sunat kita iqamah sahaja. Tapi masih ada khilaf juga lah. Masih ada khilaf. Nabi SAW menghimpun antara maghrib dan isyak di Muzdalifah dengan satu azan dan 2 iqamah. Itu di Muzdalifah. Muzdalifah ni special. Walaupun tidak musafir, orang tempatan, katakan jamak itu, jamak juga di Muzdalifah. Dan sebenarnya mazhab Hanafi, musafir macam mana pun tak boleh jamak, kecuali ketika mengerjakan ibadah haji. Dia boleh jamak ketika mengerjakan ibadah haji sahaja. Mazhab Hanafi. Dia boleh qasar. Setiap waktu masuk qasar. Tapi jamak tak ada. Itu mazhab Hanafi. Syarat-syarat iqamah sama seperti mana syarat-syarat azan. Sunat-sunat iqamah juga sama dengan sunat azan. Selain daripada apa yang telah disebutkan, disunatkan orang yang azan dan iqamah adalah orang yang sama. Orang yang azan dengan orang yang iqamah orang yang sama. Dan sunat bagi pendengar menyebut aqamah Allah wa adamaha. Semoga Allah tetap menjadikan sembahyang ini didirikan dan mengekalkannya selama-lamanya. Seruan untuk bukan sembahyang fardu. Hukum azan dan iqamah ialah sunat muakkad ketika hendak didirikan sembahyang fardu. Manakala sembahyang yang disunatkan berjemaah selain pada sembahyang fardu seperti sembahyang 2 hari raya, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang jenazah, tidak disunatkan azan dan iqamah. Tetapi ketika hendak mendirikannya disebut as-salatu jami'ah. Itu dia lafaz iqamah dia. Sembahyang sunat yang kita nak buat secara berjemaah. As-salatu jami'ah. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu katanya, radhiyallahu ta'ala anhu, apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diseru dengan lafaz as-salatu jami'ah, sembahyang yang menghimpunkan. Berdasarkan hadis atas, maka semua sembahyang sunat yang disunatkan mendirikannya secara berjemaah dikiaskan kepada sembahyang gerhana matahari, iaitu menyeru dengan lafaz ketika hendak mendirikannya. Maknanya sembahyang sunat lain tidak ada riwayat daripada Rasulullah yang mengatakan sebelum sembahyang sebut as-salatu jami'ah. Yang adanya ketika Rasulullah nak sembahyang sunat gerhana matahari berjemaah, maka disebut as-salatu jami'ah. Sembahyang sunat lain tak ada riwayat. Tapi kita kias. Itu dia bagi kias tu.
Oleh kerana supaya sunat lain juga supaya nak berjemaah, macam mana kita nak isyaratkan supaya orang datang berjemaah ni? As-salatu jami'ah, ikut macam yang sembahyang gerhana matahari tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Saya dulu dah kot tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an ذوي الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.